Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Bayangkan kawan-kawan, sebuah kampung tradisi orang Melayu di tengah-tengah Kuala Lumpur yang sudah berakar puluhan tahun. Tiba-tiba tanah mereka melayang ke tangan pemaju dengan alasan pembangunan. Kedengarannya macam cerita drama, tetapi inilah realiti yang sedang menghantui penduduk kampung Sungai Baru. Dan yang lebih mengejutkan, ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim secara terbuka menuduh 3 parti besar Melayu, yaitu Bersatu, PAS dan juga UMNO, sebagai pengkhianat kepada orang Melayu sendiri. Kenapa? Sebab menurut beliau, tanah 100% milik orang Melayu di kampung Sungai Baru telah diambil ketika darurat COVID-19 sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin dari Bersatu memegang jawatan Perdana Menteri. Manakala portfolio Menteri Wilayah Persekutuan pula berada di tangan UMNO. Katanya tindakan itu dilakukan dengan sengaja menggunakan kuasa darurat dan menggantung parlimen. Jadi tiada sebarang semak imbang, tiada suara pembangkang, dan tiada perdebatan terbuka. Yang ada hanyalah kuasa mutlak Kerajaan Perikatan Nasional ketika itu. Dan kuasa itu digunakan untuk mengisytiharkan tanah kampung Sungai Baru sebagai kawasan pengambilan di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 melalui Warta Kerajaan yang bertarikh 21 Jun 2021. Apa yang lebih kontroversi, ia berlaku hanya 40 hari sebelum darurat tamat pada 1 Ogos 2021. Maknanya, ketika rakyat masih bergelut dengan wabak, dengan kehilangan kerja, perniagaan tertutup, ramai mati akibat COVID-19, kerajaan ketika itu menggunakan peluang darurat untuk mengambil tanah orang kampung demi memberi laluan kepada projek pemaju. Hassan menegaskan inilah bukti jelas betapa bahayanya apabila parlimen digantung. Tidak ada wakil rakyat yang boleh bertanya, tidak ada suara yang boleh melawan, tidak ada perbincangan awam. Penduduk kampung Sungai Baru akhirnya kehilangan hak mereka tanpa dapat mempertahankan diri. Kalau kita imbas balik, isu kampung Sungai Baru bukanlah isu yang kecil, kawan-kawan. Kampung ini terletak bersebelahan Kampung Baru yang menjadi lambang warisan orang Melayu di tengah kota. Penduduk di sini sudah menetap sejak 1960-an dengan rumah-rumah kayu, masjid lama, dan komuniti yang sangat erat. Tetapi sejak beberapa tahun lalu, pelbagai proyek pembangunan coba untuk masuk dengan alasan untuk memodernkan kawasan tersebut. Isunya, adakah pembangunan ini benar-benar untuk kesejahteraan rakyat ataupun sekadar untuk menguntungkan pemaju yang dekat dengan kuasa politik? Kontroversi semakin panas apabila ada laporan sebelum ini yang menyebut penduduk tidak diberi pampasan yang setimpal. Malah ada yang mendakwa dipaksa menerima tawaran rumah baru yang jauh lebih kecil daripada tanah yang mereka ada sekarang. Dalam laporan media, sebagian besar penduduk merasakan yang mereka ditindas kerana tanah mereka diambil bukan atas dasar kerajaan, tetapi atas kuasa undang-undang darurat. Hassan menekankan bahawa perkara ini perlu menjadi pengajaran besar kepada orang Melayu. Jangan terlalu mudah percaya dengan slogan parti politik yang mendabik dada, kononnya memperjuangkan bangsa, agama dan tanah air, tetapi apabila ada peluang, tanah orang Melayu juga yang tergadai. Kalau kita perhatikan, ketiga-tiga parti yang dituduh yaitu Bersatu, PAS dan juga UMNO sering tampil sebagai juara isu Melayu. UMNO dengan retorik hidup Melayu, PAS pula dengan agenda Islamnya, dan Bersatu pula ditubuhkan khusus untuk menjaga hak orang Melayu selepas perpecahan dalam UMNO. Tetapi dalam isu kampung Sungai Baru, Hassan menuduh semuanya gagal. Lebih dahsyat lagi, beliau berkata mereka bukan sekadar gagal, tetapi mengkhianati bangsa sendiri. Ini bukan tuduhan yang kecil. Bila perkataan khianat digunakan, ia membawa maksud ada tindakan yang sedar, ada niat dan ada pilihan yang dibuat. Dan pilihan itu adalah untuk mengorbankan rakyat demi kepentingan lain. Mari kita fikir sejenak. Betulkah ketika itu tiada jalan lain selain menggunakan akta pengambilan tanah di waktu darurat?
Atau ada tekanan besar daripada pemaju yang mahukan projek disegerakan? Sebab mengikut rekod, pengambilan tanah bawah Akta Pengambilan Tanah memang memberi kuasa penuh kepada kerajaan untuk merampas tanah atas nama kepentingan awam. Tetapi persoalan yang besar, adakah projek ini benar-benar kepentingan awam ataupun kepentingan poket syarikat pemaju? Nah, dan disinilah letaknya kontroversi. Kalaulah ia benar untuk rakyat, kenapa perlu dilakukan ketika darurat? Ketika rakyat sedang lemah, ketika parlimen ditutup. Kenapa tidak tunggu darurat tamat dulu dan bahas secara telus di parlimen? Jawabannya mungkin kerana kalau dibahas secara terbuka, tentulah ramai wakil rakyat termasuklah daripada blok pembangkang dan juga mungkin dari dalam kerajaan akan mempertikaikan keputusan itu. Hasan juga mengingatkan bahawa isu ini membuktikan betapa bahayanya bila kuasa darurat diberikan terlalu luas. Sejarah menunjukkan darurat sering disalahgunakan bukan semata-mata untuk keselamatan negara, tetapi untuk kepentingan politik dan ekonomi pihak tertentu. Dan apa yang berlaku di Kampung Sungai Baru katanya adalah contoh yang nyata. Sekarang mari kita masuk ke plot persoalan kontroversi. Soalannya, adakah benar parti-parti Melayu, Bersatu, PAS, dan UMNO lebih mementingkan kuasa politik dan hubungan dengan pemaju berbanding menjaga hak tanah orang Melayu? Kalaulah betul, tidakkah ini bermakna retorik perjuangan Melayu yang selama ini hanyalah satu permainan politik untuk mengaut undi? Tetapi apabila berdepan dengan kepentingan ekonomi besar, bangsa sendiri pun ditolak ke tepi. Bayangkan, penduduk kampung yang sudah tinggal berpuluh tahun dengan rumah yang diwarisi turun-temurun, tiba-tiba dipaksa keluar. Mereka bukan menentang pembangunan, tetapi mereka menuntut keadilan, pampasan yang setimpal, rumah yang setara, atau sekurang-kurangnya peluang untuk berunding. Tetapi semua itu hilang kerana darurat dijadikan senjata. Dan yang lebih pedih, mereka ditinggalkan oleh parti-parti yang selama ini mendakwa bahawa mereka teguh di belakang orang Melayu. Kalau benar pengkhianatan ini berlaku, ia memberikan satu tamparan besar kepada orang Melayu sendiri. Siapa lagi yang boleh dipercayai? UMNO yang sudah berpuluh tahun mendominasi politik Melayu, ataupun PAS yang membawa slogan Islam memimpin, ataupun Bersatu yang muncul sebagai Parti Reformasi Melayu. Semuanya disebut di dalam isu ini. Jadi rakyat harus bertanya, apakah semua slogan perjuangan itu sekadar topeng untuk menutup permainan sebenar ataupun permainan kuasa dan juga wang? Inilah yang kita perlu bincangkan secara jujur. Sebab kalau isu tanah Melayu sendiri boleh tergadai, apakah jaminan tanah warisan di tempat lain tidak akan menerima nasib yang sama? Apakah ME63 di Sabah dan Sarawak juga sekadar permainan politik yang akhirnya memberi keuntungan kepada syarikat besar? Apakah kita sedang melihat pola yang sama? Kuasa digunakan untuk melindungi kepentingan pemodal, sementara rakyat biasa terpaksa mengalah. Jadi, sahabat-sahabat semua, saya ingin tanya Anda, adakah Anda percaya parti-parti Melayu hari ini benar-benar ikhlas memperjuangkan bangsa ataupun semua itu sekadar retorik untuk kekal berkuasa? Dan kalau benar ada pengkhianatan, siapakah yang harus dipertanggungjawabkan? Pemimpin parti, keseluruhan parti, ataupun sistem politik itu sendiri yang membenarkan kuasa digunakan tanpa kawalan? Inilah persoalan besar yang mungkin sukar untuk kita jawab, tetapi kita tidak boleh menutup mata. Sebab Kampung Sungai Baru bukan sekadar satu kes yang terpencil. Ia adalah cermin kepada wajah sebenar politik Malaysia. Penuh dengan slogan, penuh dengan janji. Tetapi apabila diuji, siapa sebenarnya yang mereka lindungi? Rakyat ataupun pemaju? Baiklah, dan sebelum kita akhiri, ingatlah, kontroversi ini bukan sekadar tentang tanah. Ia tentang maruah, tentang siapa sebenarnya yang sanggup mempertahankan rakyat, walaupun dalam keadaan yang paling susah. Jadi persoalannya, adakah orang Melayu sedang dikhianati oleh parti yang kononnya memperjuangkan mereka? Ataupun adakah kita sendiri yang terlalu mudah
percaya dengan retorik politik tanpa melihat tindakan yang sebenar. Kalau Anda rasa isu ini penting untuk dibincangkan, jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda, pandangan Anda di ruangan komen di bawah, sebab perbincangan macam inilah yang akan buka mata ramai orang. Baiklah, kita jumpa lagi dalam pendedahan yang seterusnya yang mungkin akan menjadi lebih panas dan lebih mengejutkan dan lebih menggegarkan politik tanah air. So, jangan kemana-mana, stay tune bersama-sama kami, Currents View MY. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau Anda belum subscribe lagi ke channel ini. Dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian saja semua. Terima kasih.